بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وعلمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pada malam ni kesinambungan daripada kuliah maghrib di Masjid Abidin. Pada minggu yang lepas, kita baru selesai daripada membaca kitab pedoman solat berjemaah Abidah minggu lepas. Jadi minggu ni saya berhasrat dan sudah dimaklum kepada pihak masjid untuk buka kitab yang lain pula, kitab baru. Buka kitab baru, juga bab yang lain. Kerana bab-bab sembahyang ni ramai orang bincang di mana-mana tempat, dan biasa kita dengar, dan biasa kita nada dan sebagainya. Pada malam ni saya buka kitab yang bernama Al-Bahrul Wafi wan Nahrus Safi. Al-Bahrul Wafi wan Nahrus Safi, satu kitab yang besar dalam mazhab kita Syafi'i, kitab Jawi atau kitab Turas, kitab Jawi klasik. Satu kitab yang besar yang dimuat turun di dalam kitab tersebut pandangan-pandangan pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i yang boleh dipakai. Dan kitab ini, Al-Bahrul Wafi ini, merupakan kitab rujukan bagi mereka yang membaca, mengkaji kitab-kitab Jawi dalam mazhab Syafi'i. Bagi orang yang biasa mengajar, membaca ataupun menghuraikan kitab-kitab Jawi, tidak dapat tidak dia kena ada kitab rujukan. Kalau begitu juga kalau tok guru yang mengajar di pondok, kalau dia mengajar kitab-kitab Arab, mesti ada kitab rujukan lain yang membantu dia untuk memahami beberapa petikan di dalam kitab tersebut. Kitab Al-Bahrul Wafi wan Nahrus Safi, dia ni merupakan pengarang yang terkenal, iaitu pengarang yang sama yang mengarang kitab Matla'ul Badrain. Orang kita di Malaysia, di Nusantara, memang terkenal lah dengan kitab Matla'ul Badrain itu. Kitab yang menjadi kitab pengajian di mana-mana masjid, di mana-mana surau di Malaysia. Dan pengarang yang sama iaitu Syekh Muhammad Saghir bin Ismail bin Ahmad Al-Fatani, yang merupakan pengarang kepada kitab Matla'ul Badrain, dan juga kitab yang kita baca pada malam ni, iaitu kitab Al-Bahrul Wafi wan Nahrus Safi. Kitab tu, pengarang ni dia ada hubungan darah dengan Syekh Daud Fatani kita. Syekh Daud Fatani yang terkenal di alam Nusantara, seorang ilmuwan agung yang meninggal kepada kita banyak ilmu-ilmu dan kitab-kitab yang dibaca oleh masyarakat Melayu kita di Asia Tenggara ni, di Nusantara. Pengarang kitab Al-Bahrul Wafi iaitu Muhammad Saghir bin Ismail ni juga dikenali dengan Syekh Nikmat Kecil. Nikmat Kecil panggil. Tu gelar dia di alam Melayu. Di kalangan orang Arab dia panggil Muhammad Saghir. Saghir ni kecil. Jadi terlekat dalam bahasa Melayu kita Nikmat Kecil. Dan dia seorang yang hebat, bahkan antara individu yang dibenarkan mengajar di Makkahul Mukarramah, di Masjidil Haram tu, dia ada buat kelas untuk mana-mana individu yang datang daripada Asia Tenggara, yang datang daripada Kepulauan Melayu, yang pergi ke Mekah nak belajar agama, dia mengajar, dia buat kelas situ. Macam ibarat kita di Mekah, masjid induk lah. Kalau kita di Terengganu, masjid negeri lah.
Dia ada kelakar dia untuk mana-mana individu yang datang daripada Nusantara. Yang mana Syekh Nikmat Kecil ni, kalau kita beliau pergi ke Mekah apabila Patani yang dahulunya bergabung dengan Terengganu, Kelantan, Kedah, bergabung mempertahankan negara Islam Darussalam Patani itu daripada ancaman Siam. Dalam suasana kegawatan itulah beliau pergi ke Mekah, mendalami ilmu dan belajar di sana sehingga menjadi seorang yang alim. Dan beliau pernah menjawab jawatan hakim Mahkamah Syariah di Makkahul Mukarramah. Bukan orang barang, orang yang hebat, dan juga pernah dilantik sebagai Tok Syekh Haji bagi penduduk Asia Tenggara yang datang ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Syekh Muhammad Sori ni, Nikmat Kecil ni, beliau mengarang banyak kitab. Dan antara kitab yang soho yang menjadi kitab pengajian di alam kita ni ialah kitab Matla'ul Badrain. Beberapa kali diulang cetak kerana laku. Laku tu bukan kerana laku harga, laku kerana ramai orang guna buat nadah. Sampai kan di peringkat kementerian kita, bahkan di peringkat pejabat mufti wilayah pun pernah mengeluarkan kitab Matla'ul Badrain dalam bahasa yang agak mudah difahami. Bahkan di Terengganu kita pun dicetak oleh Yayasan Islam kitab Matla'ul Badrain untuk kemudahan masyarakat Terengganu mempelajarinya. Dan kitab Matla'ul Badrain dianggap kitab yang hebat dan yang baik sebab dia merangkumi banyak ilmu fiqh, bukan dalam bab ibadat saja, bahkan bab-bab lain. Manakala kitab yang kita baca Al-Bahrul Wafi ni, dia fokus dan lumatkan perbahasan dalam bab ibadat saja. Bermula daripada bab semayang, bab taharah, sampai ke bab haji, bab makan minum, bab perburuan, sembelihan, akikah, korban, habis itu. Maksudnya bab furu' ibadat, rubu' ibadat tu habis dia lumatkan di dalam kitab Al-Bahrul Wafi tu, detail. Bila orang baca kata pengarang tu, pengarang ni kalau ikut bahasanya, kata setengah pengkaji, kalau kita banding kitab Matla'ul Badrain dengan kitab Al-Bahrul Wafi, kitab Matla'ul Badrain tu lebih susah bahasa dia banding dengan Al-Bahrul Wafi. Kerana kitab Al-Bahrul Wafi merupakan kitab terakhir karangan beliau. Dan kitab itu telah disunting dan diedit oleh anak dia sendiri, iaitu Syekh Muhammad Nur, yang mengarang kitab Kifayatul Muhtadi. Syekh Muhammad Nur yang mengarang kitab Kifayatul Muhtadi, yang mana anaknya telah buat sedikit editing, suntingan terhadap kitab Al-Bahrul Wafi. Editing tu tak banyak mana, tapi memudahkan untuk orang Melayu kita baca kitab tu dan dijadikan sebagai kitab pengajian. Yang mana kitab Al-Bahrul Wafi, oleh kerana dia tu tebal, bila kitab tebal ni, sama ada ustaz itu sempat habis ataupun ustaz tu habis umur dulu. Mana satu dah habis. Habis kitab dulu ke ustaz tu habis umur dulu. Tak mana tak tahu satu siapa dah dulu . Sebab kitab tu tebal, nak boleh habis tu panjang. Mungkin makan masa 5 tahun. 5 tahun tu kalau tidak ada bencana Covid lah. Kalau ada kat 6 tahun pula. 6 tahun siapa hidup dulu, siapa panjang umur, wallah alam. Ataupun ustaz tu berhenti awal, tak tahan dah. Lengah dah kot, wallah alam, kita tak tahu. Nak royak oleh kerana kitab Al-Bahrul Wafi ni tebal. Dan dia merupakan kitab induk dalam sebaris dengan kitab Sabilul Muhtadin, Bughyatul Tullab, kitab Kashful Lisam. Ini kitab-kitab induk dalam Jawi klasik yang menjadi rujukan dalam alam Melayu kita. Mana kalau orang ngajar kitab Jawi, paling kurang dikena ada kitab rujukan induk. Jangan dia ngajar semata-mata tanpa merojok, tanpa mentelaah kitab-kitab yang lain. Yang mana kitab Bahrul Wafi ni dia ada sedikit kelainan daripada kitab-kitab Jawi biasa.
Kalau kitab Jawi biasa, dia bermula dengan bab air, cerita bab air dulu, bab taharah. Bab air, pembahagian air, kemudian masuk bab air semayang, bab tayamum, bab bab naji, bab hadas, bab tu semua sekali. Manakala kitab Al-Bahrul Wafi ni lain sikit. Dia tak masuk bab air dulu, dia masuk bab semayang lalu. Dia lain sikit. Tapi bila dia bincang bab semayang, dia akan pergi kepada syarat-syarat sah semayang. Pertama, syarat-syarat